Saya bicara tentang setiap amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kaji dari sudut rasional akhlak yang pertama. Yang kedua adalah rasional dari sudut sains, dan kalau ada kaitan dengan orang Melayu, saya akan kaitkan dengan petua orang Melayu. Dalam kitab Syamil Al-Muhammadiyah disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memakai kasut ataupun selipar, Nabi akan menyarung kaki kanan terlebih dahulu, dan bila menanggalkan kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Itu disebut daripada hadis Nabi SAW. Para ulama antaranya Imam Al-Bajuri yang menulis kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, syarah kepada kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia mengatakan bahawa ini cara Nabi berterima kasih dengan kasut. Kenapa kita perlu terima kasih dengan kasut? Sebab kasut adalah sesuatu yang sangat berjasa pada kita. Apa jasa kasut pada kita? Rupa-rupanya kasut inilah yang menyelamatkan kaki kita daripada, pertama, kotoran. Kalau kita berjalan tanpa pakai kasut ataupun selipar, mungkin berlumpur, mungkin berdebu. Dan yang keduanya paling besar adalah jasanya menyelamatkan kaki kita daripada benda-benda tajam. Contohnya paku, kaca, mungkin ada batu yang tajam, boleh menyebabkan kecederaan pada kaki kita. Sebab itu kasut ni berjasa pada kita. Sebab itulah Nabi SAW berterima kasih dengan kasut. Dan cara Nabi berterima kasih dengan kasut, Nabi memuliakan kasut ini dengan menyarungnya pada kaki kanan terlebih dahulu, dan bila menanggalkan kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Kalau orang Melayu pula apa petuanya? Petua orang Melayu pula, dia menyalahi sunnah Nabi SAW atau menentang sunnah Nabi SAW. Apa dia? Petua orang Melayu, orang tua-tua dulu, kalau beli kasut baru, pertama sekali sebelum pakai apa tuan-tuan? Gigit dulu. Gigit dulu. Apa rasional orang Melayu gigit dulu? Sebab sebelum digigit kaki kita melecet, kita gigit dia dulu. Itu petua orang tua-tua. Petua orang tua-tua. Sebelum melecet kaki kita digigit, kita gigit dia dulu. Awal-awal kita dah buat konfrontasi dengan kasut dah. Awal-awal kita dah bermusuh dengan kasut. Sedangkan Nabi SAW sangat memuliakan kasut. Sebab itu Nabi SAW menyarungnya kaki kanan dulu. Tiba-tiba ada datang rasional sunnah. Bukan rasional orang Melayu kita. Dia kata kalau tak nak melecet kaki, tak nak ni luka kaki, gigit dia dulu supaya dia tak gigit kaki kita. Masya Allah. Nampak kan? Berbeza sangat. Antara amalan sunnah yang lain yang kita boleh ambil, apa dia? Makan. Baginda SAW selepas makan, baginda akan menjilat. Disebut dalam hadis, yal'aqu asabi'ahu thalatan. Nabi menjilat jarinya 3 kali. Menjilat jarinya 3 kali. Kenapa? Pertama sekali, kalau kita belajar sains, daripada kecil kita dah tahu dah. Sains kata pada tapak tangan kita ni ada enzim yang membantu penghadaman makanan. Jadi kita menjilat jari ini memasukkan enzim pada mulut kita dan membantu untuk penghadaman makanan. Itu yang kita tahu selama ni. Tetapi Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang kenapa baginda SAW menjilat jari selepas makan. 3 kali, kenapa? Pertama kata Imam Al-Ghazali, ataupun Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa tujuan Nabi SAW melakukan sedemikian kerana kita tidak tahu di mana letaknya keberkatan dari sudut makanan tersebut. Kita takut makanan yang berbaki pada celah-celah jari kita, itulah, disitulah letaknya keberkatan pada makanan tersebut. Sebab itu Nabi SAW memasukkan semua sisa baki dalam apa yang melekat pada jarinya untuk masuk dalam mulut, sebab mungkin disitulah letaknya keberkatan dari sudut makanan itu. Sebab itu ditegah, ada hadis menegah bahawa lepas makan kita terus lap dan buang dalam tong sampah. Mungkin yang nasi melekat pada tisu itulah, disitulah letaknya keberkatan dari sudut makanan itu. Ataupun yang kita basuh tangan masuk dalam lubang sinki, itulah, disitulah letaknya keberkatan dari sudut makanan. Keberkatan dari sudut makanan ini pertama adalah nak mengajar kita konsep syukur. Sebiji nasi itu sangat bermakna bagi kita. Yang kedua, keberkatan bermaksud mungkin kita tak dapat manfaat daripada makanan tu dari sudut vitaminnya, dari sudut zatnya, sebab kita dah buang dah. Dari sudut kita dah buang dah zatnya. Jadi sebab itulah Nabi SAW menjilat jarinya 3 kali, menjilat jarinya 3 kali untuk memasukkan baki yang ada pada tapak tangan ni
Kerana baginda SAW tidak mengetahui di mana letaknya keberkatan dari sudut makanan tersebut. Lepas tu orang Melayu pula apa? Orang Melayu kalau tertinggal nasi sebiji atas pinggan, dia akan kata, kesian nasi ni, menangis dia, kan? Kalau kita cakap dengan anak-anak kita sekarang ni, anak kita letak telinga dekat pinggan, tak ada pun Nabi, dia kata, tak nangis pun nasi tu. Anak-anak kita sekarang ni. Tapi sebenarnya masyarakat kita, orang tua-tua kita nak mengajar kita konsep syukur. Di sebalik sebiji nasi itu ada peluh petani di sebaliknya. Peluh petani yang membajak tanah, peluh petani yang membaja, peluh petani yang menanam, peluh petani yang membelai pokok tersebut, peluh petani yang menuai. Kalau tak kerana peluh petani pun, kita fikirlah isteri kita ataupun ibu kita masak di dapur tu. Ini kategori dia level master chef. Dia boleh siapkan 3 lauk dengan nasi setengah jam yang untuk makan malam. Dihidang pada suami, dihidang pada anak-anak, 10 minit clear dah. 10 minit clear dah. Lepas tu isteri kat dapur, bersilat dia. Setengah jam bersilat nak masak 3 lauk sampai kat kita 10 minit. Lepas tu kita dah habis makan, tinggal pinggan terus, sambung tengok TV. Isteri dan ibu sambung di dapur lagi, basuh pinggan, lap sinki, basuh periuk, basuh senduk, nampak. Kalau kita tak kenang pun jasa petani, kenanglah jasa ibu kita. Jangan bazirkan makanan. Sebab itu ada juga kebaikannya rasional orang Melayu ni. Maksudnya bila kita makan menjilat jari, kita tak nak bakikan walaupun sebutir beras. Itu nampak rasional sunnah. Bila kita mencari tentang rasional sunnah, sebab itu sunnah kalau tuan-tuan rujuk dalam bahasa Arab, logatan, dari sudut istilah, sunnah ini adalah tariqah. Tariqah ni maksudnya jalan. Jadi sunnah sebenarnya adalah cara hidup Nabi SAW. Bila kita sebut sunnah Nabi SAW, bermaksud dia adalah cara hidup sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah makan kambing je. Makan kambing ni sunnah. Bila makan kambing kita pening pula. Ustaz, macam mana makan kambing pening? Sedangkan dia sunnah. Macam mana nak amalkan sunnah makan kambing ni? Kita tak kaji rupa-rupanya. Baru-baru ni kita laksanakan korban walaupun terhad 10 ekor satu masjid dan 10 orang untuk seekor. Mudah-mudahan kita ambil iktibar juga sebenarnya. Perasan tak kita? Dalam kitab fiqh ada umur yang sah untuk akikah dan korban kambing ataupun lembu. Kalau kambing mesti berumur 2 tahun ke atas. Kalau lembu ataupun unta mesti berumur 2 hingga 3 tahun ke atas. Kenapa? Rupa-rupanya kambing yang muda ini kalau kita makan, maksudnya makan anak kambing 2 tahun ke bawah, pertama sekali dari sudut akhlak, kita ni macam tak ada akhlak. Kita jadi zalim. Sebab baru hidup kita dah sembelih dia. Baru hidup kita dah sembelih dia. Itu akhlak nak ajar. Akhlak nak ajar kita jangan jadi zalim. Biarlah dia macam sahabat saya dulu di Mesir, bila kita masak ada ikan bilis kan, ikan bilis. Makan dah. Tunggulah ikan ni besar. Kita penat terangkan dia. Ikan bilis ni macam ni lah saiz yang paling. Bilis ni tak ada. Inilah paling besar ni. Dia tak boleh membesar lagi. Tak boleh lagi. Inilah paling besar. Ya. Jadi mungkin dia asal tak. Akhlak ajar kita jangan jadi zalim pada binatang. Tapi dari sudut rational science dia apa? Rupa-rupanya binatang yang bawah umur 2 tahun ini adalah salin gigi. Sudah salin gigi. Bermaksud gigi susu yang asalnya semua rata je, dah gugur gigi susu. Manusia ni bila bayi ni sampai ada satu proses giginya semua hancur. Itu gigi susu. Dan gigi susu ni susunan dia semua rata je. Tapi bila sampai satu tahap, nak tanda anak kita ni dah matang, dah gigi kapak atas. Manusia gigi kapak di atas. Tapi kambing, lembu, unta gigi kapak di bawah. Jadi kalau kita nak cek nanti, itu maksudnya kambing ni sah untuk akikah dan kambing ni sah untuk korban. Kalau tak sah. Dari sudut sains, kambing yang masih muda ini dia memerlukan semuanya, kolesterolnya, semua. Kita makan kambing yang baru nak membina sistem tubuhnya. Sebab itu dia perlukan semua lemaknya, dia perlukan sikit masa dia kecil dulu. Demam panas, sakit kuning, jaundice, sakit kuning. Kemudian nak tumbuh gigi pun sakit, demam, kan? Kenapa? Rupanya sakit itu adalah fungsinya untuk mengejutkan ataupun untuk mengaktifkan antibody untuk melawan penyakit. Sebab itu kalau kita makan,
Jadi rupanya Islam ni dia tak nak mudarat bagi kita sebenarnya. Dia tak nak mudarat bagi kita. Yang ni buat korban, ni buat korban, ni buat korban. Sampai kat rumah orang hantar lebih 5 kilo. Lepas tu 5 kilo ni bawa macam mana Sebenarnya Islam tak nak kita ni mudarat sebab makan makanan yang kita. Sebab itu saya seronok bila kaji tentang rasional sunnah ni, Masya Allah. Kita boleh kaitkan dengan akhlak, kita boleh kaitkan dengan sains, kita boleh kaitkan dengan orang Melayu. Kita istilah tahnik ni tahnik, jadi meletakkan korma. Kenapa korma? Selain dia adalah buah-buahan yang dirahmati oleh Allah ataupun buah yang berada dalam syurga, rupanya korma ni dari sudut sains dia adalah gula yang mudah larut. Fruktosa, dia adalah gula yang gula ringkas. Gula ringkas. Sebab itu kalau bayi kita bagi minum madu, bahaya. Sebab sistem bayi belum kuat lagi untuk terima madu yang kuat dan panas. Dan kuat dan panas. Okey. Kenapa korma? Dan korma bukanlah sebiji korma, sebahagiannya korma. Sebahagian korma, sikit je nak rasa manis. Dan kenapa kita letak pada langit atas? Rupanya bila saya rujuk, sebab sebelum slot saya di Radio Hakim setiap Rabu ni ada slot kesihatan. Jadi yang datang ke Radio Hakim ke Konti ni adalah doktor-doktor pakar. Doktor pakar pediatrik, doktor pakar jantung, doktor pakar saraf, kadang-kadang doktor pakar ortopedik, pakar tulang kan. Kadang-kadang doktor macam-macam doktor saya jumpa. Jadi bila saya buat kajian ni, selain daripada saya rujuk dari sudut sains ni dan ada kajian, ada rujukannya, saya rujuk juga dengan doktor-doktor yang hadir tu nak benarkan. Kebetulan itu saya bersiaran sebelum saya itu ada doktor seorang daripada dia pakar penyusuan bayi, pakar penyusuan ibu. Bila saya sebut ni, dia kata betul lah Ustaz. Masya Allah, dia kata rupanya kalau kita kaji rasional sunnah ni dengan akhlak, Masya Allah dia banyak sangat dia punya manfaat dia. Rupanya dia bukan tak kaji, cuma dia kata dia baru dapat info daripada apa yang saya sebut. Saya pun dapat info baru daripada dia sebut. Kenapa letaknya korma itu di bawah langit? Kalau letak pada lidah, anak kita akan rasa manis, dia akan jeli lidah. Jeli lidah sebab rasa manis pada lidah. Kenapa letak pada langit? Supaya nak mengajar sedut. Baik itu kalau tuan-tuan kita tahni anak kita ataupun tahni anak saudara kita, kita masukkan jari ajar anak kita menyusu sebenarnya. Sebab itu dia panggil hanakun tah. Kita orang Melayu panggil cukur jambul. Tak tahulah generasi Rasulullah daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Nabi SAW bila bersabda, bila salah seorang daripada kalian ingin mendatangi tempat tidur kalian, kata Nabi SAW, maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Yang disebut beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Dari sudut sains, rupanya ialah sains nak ajar kita dari sudut kebersihan. Mungkin tadi bawa balik pasar malam, berdebu pula ramai orang. Jadi kita basuh tangan, kita nak bersihkan tangan kita. Komo-komo nak bersihkan mungkin debu masuk dalam mulut kita. Kita istinsyak, masukkan air dalam hidung kita, kemudian keluarkan kembali. Itu nak bersihkan hidung kita daripada debu yang kita pergi pasar malam tadi tu, kan? Kemudian basuh muka kita, mungkin berdebu muka kita. Basuh kepala, mungkin rambut kita juga berdebu di luar. Kemudian telinga, kita nak bersihkan dalam telinga ni untuk kotoran, dan akhirnya kaki, basuh kaki. Tapi disebut bahawa bila kita mimpi buruk, orang tua kata bila mimpi buruk tak basuh kaki lah ni. Ni tidur tak basuh kaki lah kan. Sebenarnya bukan basuh kaki, sebenarnya beruduk. Sebab sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, mimpi yang baik itu datangnya daripada Allah. Mimpi yang buruk itu datangnya daripada syaitan. Rupanya kita mimpi buruk ni daripada syaitan, bukan sebab tak basuh kaki. Jadi antara rasionalnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyebutkan bahawa antara rasional kita ambil uduk sebelum tidur, pertama sekali kita akan didampingi oleh malaikat sampai kita subuh, dan tidaklah seorang itu bangun kecuali malaikat mendoakan keampunan untuk dia, dan kata malaikat sebab dia tidur dalam keadaan suci dan bersih. Dia tidur dalam keadaan suci dan bersih. Itu. Yang kedua, rupanya bila seorang manusia tidur, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, syaitan mengikat pada kita ni 3 ikatan. Pada tengkuk kita 3 ikatan. Dan syaitan akan mengetuk pada 3 ikatan ni sambil berkata, tidurlah malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang, sampailah subuh. Sampailah subuh.
Kalau kita boleh bayangkan macam syaitan ni main cak lempong, tang tung ting, 3 ikatan kan. Kemudian dengan suaranya yang mendayu-dayu, sedar dah nak bangun tahajud pukul 3. Celik mata dah buka dah mata, tapi aduh mak ngantuknya. Rupanya kita terbuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh syaitan yang merdu sampai kita tertidur balik, tertidur balik. Itu sebenarnya syaitan ganggu. Jadi rupanya mimpi yang buruk ni daripada syaitan. Mimpi yang buruk daripada syaitan, bukan sebab tak basuh kaki sebelum tidur. Okey. Tapi sebenarnya basuh kaki tak basuh kaki ni saya pegang pada dua lah. Pertama sekali, wallahu alam, di mana tercecernya. Mungkin dulu nenek moyang kita yang mengaji ilmu dengan para ulama memang dijumpa hadis daripada Al-Bara' bin Azib ni yang Nabi SAW sebut bahawa jika kalian ingin mendatangi tempat tidur kalian, maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Dan menjadi amalan nenek moyang kita pun. Tapi generasi kepada generasi tinggal kaki je. Yang tangan tadi tak ke mana cecernya, generasi ke bapa nenek moyang kita tertinggal yang tangan tu. Yang basuh muka, komo-komo, masukkan air dalam hidung tu kat generasi nenek moyang kita yang ke mana yang tercecer. Sampai kat generasi kita basuh kaki je. Sebab itu nenek kita kata, kalau mimpi buruk ni tak basuh kaki lah ni. Sedangkan bukan tak basuh kaki. Basuh kaki bukan sahaja sekadar basuh kaki, tapi ambil uduk. Okey, tak apa tuan-tuan. Saya berpegang kepada yang nombor 2 lah. Nombor 2 ni orang Melayu ni kan kaya dengan bahasa kiasan. Maksudnya kalau datang meminang, dia berpantun, hajat datang ni nak meminang, datang hajat ni nak memetik bunga. Kalau orang sekarang ni lurus bendul, bunga apa nak banyak kat luar tu, ambil je lah, tak payah petik-petik dengan pasu-pasu ambil kan. Tapi orang dulu kan dia kaya dengan bahasa nak memetik bunga ni, maksudnya adalah memetik bunga adalah nak minang anak dara dia, nampak. Jadi mungkin wallahu alam, mungkin basuh kaki itu adalah bahasa kiasan yang menjurus kepada wuduk, sebab kaki itu adalah salah satu anggota wajib bagi wuduk. Nampak? Mungkin itulah. Mungkin sebab tu. Nampak kat situ dia punya lari dari sudut sunnahnya. Bagusnya kita ambil wuduk, akhirnya tinggal basuh kakinya. Sama juga dengan tadi belah mulut. Jadi akikah ni bukan belah mulut sebenarnya. Kalau kita rujuk perkataan aqiqah, ain qaf ya qaf kamar buta, aqiqah qaf. Sebab bukan akikah, bukan AKIKAH. Dari sudut makhraj, bila berubah je makhraj akan lari maknanya. Contohnya perkataan qalbun dengan kalbun. Qalbun anjing, qalbun hati, kalbun anjing. Jadi kalau bahasa Melayu kita menusuk kalbu, maksudnya menusuk anjing, bukan menusuk hati. Dia qalbu, Q. Sebab itu tuan-tuan, apa beza sahabat qarib dengan sahabat karib, KARIB? Orang Melayu kita ambil dalam kamus KARIB, karib. Sebenarnya dia ambil daripada bahasa Arab, qarib. Kan, qarib. Qarib ni maksudnya hampir, rapat, dekat. Jadi sahabat karib bermaksud sahabat yang dekat, yang rapat. Tapi kalau sahabat yang hari-hari kita kena belanja dia, hari-hari pinjam RM10, RM10, dia tak bayar-bayar, kan? Minjam pun senang, bayar susah kan? RM1, RM10, bila keluar makan, oh dia dulu ajak, jom kita makan jom. Tapi bila nak bayar, alamak Syekh, anda punya wallet tertinggal lah, yang tak bayarkan dulu boleh tak? Kita je kena belanja dia. Itu sahabat karib, KARIB, sahabat karib. Maksudnya sahabat yang menyusahkan kita. Kalau ada orang tu, engkau lah sahabat karib aku, suruh betulkan makhraj. Suruh betulkan, bukan karib, dia qarib. Bahaya, sebab kalau kita rujuk dalam hadis, dalam ayat Quran, ayat 186 tak silap saya, surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nampak? Dan apabila wahai Muhammad, hamba-Ku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini qarib, dekat. Dekat dengan hamba. Tapi kalau kita nipiskan mahraj, fa inni karib, karib. Wa iza sa'alaka, dan apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni karib. Kita terus maknakan, sesungguhnya aku ini menyusahkan, sesungguhnya aku ini membebankan. Kan jauh.
Allah tu qarib dekat dengan kita, tiba-tiba karib menyusahkan kita kan, menyusahkan kita. Tu nampak beza korban dengan korban. Tapi ada orang kata Ustaz lah tak payah bertelagah lah dari sudut ejaan, yang penting tahulah korban tu. Tapi mungkin kefahaman kita tak faham kalimah yang disebut daripada perkataan korban. Kenapa dinamakan dia korban? Diambil daripada bahasa Arab korban. Kenapa? Rupanya di balik satu istilah tu ada tuntutannya. Macam kita lah angkat takbir Allahu Akbar. Jadi rukun solat yang pertama adalah takbiratul ihram. Apa maksud takbir? Kalau dari sudut bahasa, takbir itu adalah istilah kepada kalimah Allahu Akbar, takbir. Itu dia sebut takbir. Contoh dia Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bila saya kuat lagi takbir. Allah, satu dewan ni. Ini satu masjid ni takbir kuat. Kenapa? Sebenarnya tuntutan daripada kalimah takbir bukan kuatkan suara. Kita boleh juga takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allah, tak payah kuat-kuat, tak apa, sebab bukan tuntutannya untuk menguatkan suara. Takbir dari sudut tuntutan daripada kalimat takbir adalah sejauh mana kita membesarkan Allah. Sebab dibahas daripada kalimah kabir, takbir ni maksudnya ialah membesarkan Allah. Kadang-kadang kita hari Jumaat tuan-tuan pakai kasut baru beli semalam pula tu mahal. Bukan murah-murah, kasut kain yang Skechers pun dah 300 lebih tuan-tuan. Bukan 300 lebih. Pergi solat Jumaat, orang pula tahu nampak ada huruf S kat kasut tu, ni mesti kasut Skechers ni, kasut mahal ni. Memang 300 lebih paling murah Skechers ni. Kan? Kita pergi solat Jumaat, biasanya kalau solat Jumaat sebelum ni, sebelah letak kat tangga ni, sebelah letak kat tangga sana. Supaya kalau ada orang nak curi kasut tu, dia tengok sebelah je tak jadi curi. Dia kata, buat apa aku curi sebelah? Itu pun kadang-kadang hilang tuan-tuan. Sebab perompak ni dia kata, daripada kau tak dapat, aku pun tak dapat, kau sebelah, aku sebelah. Hilang juga rupanya sebelah tu kan. Tapi tiba-tiba hari ni, minggu ni, Jumaat ni, dia terlupa sebab dia terlambat, dia terlupa. Dia terus letak kasutnya betul-betul dekat pintu utama tu, kat tangga pintu utama. Terpampang ada huruf S besar, Skechers tu. Kan mestilah. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Bar aja kita tergiling kepala, habislah kasut aku. Habislah kasut aku. Aduh, Skechers pula tu besar pula huruf S dekat belakang tu kan. Mesti nampak ni kan, habislah dikatakan. Jadi tadi Allahu Akbar. Sebab itu Allahu Akbar bukan sekadar Allahu Akbar yang sah tak sah solat, sebab takbiratul ihram adalah rukun solat. Sah solatnya bila dia angkat takbir Allahu Akbar. Disebut Allahu Akbar tu dah sah dah laksanakan satu rukun. Tapi sebenarnya daripada rukun tu adalah Allahu Akbar kan. Sejauh mana kita besarkan Allah. Alah tak apalah. Kasut 300 je pun kan. Ada rezeki beli lain dah kan. Hilang-hilang lah. Yang penting jangan rosak solat di Allahu Akbar kan. Itu sebenarnya tuntutan daripada itu. Orang perempuan pula kadang-kadang ni cerita petang-petang tu kakak 7 hari mencintaimu tu. Sedap pula cerita tu kan. Jadi azan maghrib bila nak ni dia kata alamak macam mana ni cerita tengah sedap ni, sambung episod akhir pula tu. Episod akhir. Tadi sebelum ni kalau para suami-suami tak dengar ni kena rujuk balik. Episod akhir ada seorang lelaki budak kecil yang namanya Buntat yang badan besar tu kan mati aksiden selamatkan seorang perempuan ni. Tiba-tiba Buntat ada dalam episod akhir. Apa sebab Buntat hidup lagi? Iklan kan. Jadi kita ni dah lewat dah nak pukul 8 sebab dia habis pukul 8. 7 start pukul 8 habis. Alamak macam mana nak solat ni kan. Kita pun pergi solat dulu lah, tak apa, sementara iklan. Iklan ni biasa panjang kan. Cerita-cerita yang popular ni biasa iklan panjang. Jadi pun angkat takbir Allahu Akbar. Tengah baca Fatihah tiba-tiba dengar dah start dah. Dah start dah. Alamak cepat pula iklan dah start. Allah macam mana ni? Siapa Buntat tu Allah, macam mana dia boleh hidup balik Buntat tu? Nampak takbir. Takbir. Tadi kata-kata besar kat Allah, tu kecil je. Boleh tengok balik kat tonton.my. Tengok balik kat tu kan. Tak ada masalah pun. Ataupun tanya siapa, okey. Tapi nak tengok juga kan, masya-Allah, tu takbir. Sebab itu setiap kalimah ni ada tuntutan dia. Setiap kalimah ni ada tuntutan dia. Okey, kita kembali pada tadi tu. Aqiqah, ain qaf ya qaf tamarbuta, aqiqah. Aqiqah ni bukan masalah kambingnya. Kita bergaduh pasal kambing akikah. Tak,
Kalau tak mampu sembelih kambing 2 ekor, seekor cukup. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengakikahkan cucunya Hasan dengan seekor kambing sahaja. Sebab laki-laki mesti 2, perempuan seekor, kan? Tapi kalau tak buat macam mana? Tak ada masalah. Dia sunat muakkad, dia sunat yang dituntut, bukan wajib akikah ni. Bukan wajib. Tapi kita sibuk tentang kambingnya. Lepas tu masyarakat sekarang pula, dia tak suka kambing yang masak gulai ke apa ke. Tak. Sunnahnya masak kambing tu kena manis. Kenapa kena manis? Sebagai simbolik kepada manisnya akhlak anak kita. Sebagai manisnya akhlak anak kita. Dan kenapa akikah kita kena masak dan ajak orang datang rumah berbanding korban daging mentah diberikan? Akikah sunnah masak daging kambingnya manis-manis supaya akhlak budak ni manis, jangan dipatah-patahkan tulangnya. Sebab ni pertama, kalau kita patahkan tulangnya, kapak tulangnya, macam kita ni tak laksanakan dengan ibadah. Sedangkan akikah tu adalah ibadah. Akikah tu adalah ibadah. Sebab itu ada perselisihan pendapat. Boleh tak daging akikah, daging korban ni berikan kepada orang yang bukan Islam? Dia ada hilaf. Kalau bukan ibadah, dia tak ada hilaf, sembelih lah. Panggil lah siapa-siapa jiran yang bukan Islam boleh makan. Tapi akikah dengan korban dia ada perselisih. Ulama perselisih pendapat. Boleh kata, ada kata tak boleh sebab ni untuk ibadah. Kenapa tak dibenarkan kita patah-patahkan tulangnya? Ini yang kita buat ibadah. Jadi buat ibadah buat cemat-cemat, jangan ganas-ganas. Sebab tu kena slow-slow, jangan ni. Daripada itu adalah untuk budak ni tulangnya jadi kuat. Kita fikir secara logik akal, tulang kambing dengan ni apa kaitannya? Tapi inilah rahsia sunnah. Rahsia sunnah kita tak tahu. Kan, rahsia sunnah kita tak tahu. Macam contohnya masuk tandas kaki kanan, keluar kaki kiri. Kenapa? Kenapa? Pertama kita tahulah macam Nabi mendahulukan kasut tadi kaki kanan dulu, sebab kaki kanan ni kaki langkah yang terbaik, kan? Sebab itu masuk tandas sunnahnya kaki kiri dulu, bukan kaki kanan. Keluar nanti baru kaki kanan. Kenapa? Sains pula kata rupanya kaki kanan ni kekuatannya lebih berbanding kaki kiri. Jadi kalau kita melangkah dengan kaki kanan, lepas tu tandas pula basah, licin. Kalau kita melangkah dengan kanan, dia sifat hentakan dia dan langkahnya laju, sifat hentakan dia kuat. Jadi bila laju dan sifat hentakan dia kuat, kita akan mudah tergelincir dalam tandas. Kenapa sunnah kaki kiri? Kita dah tahu dah, rupanya langkah kiri langkah yang tak baik. Sebab itu masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebab apa? Kita nak masuk ke tempat yang baik ni langkah kanan. Saya tak langsung akhlak mengajar kita. Nak pergi tempat yang baik, langkah kanan. Tempat yang tak baik, langkah kiri. Bermakna dah tahu dah tempat tu tak baik, tak payah langkah kiri lah, patah balik lah. Maksudnya Islam nak ajar kita macam tu. Masuk kedai emas, akak-akak dia langkah kanan, suami langkah kiri. Isteri langkah kanan sebab dapat emas. Suami langkah kiri, habis terkopak aku bulan ni. Terkopak aku bulan ni kan. Nampak langkah kanan. Dah hajar dah. Rupanya kaki kanan ni kaki sifatnya kuat dan laju. Bila kita melangkah kaki kanan masuk dalam tandas, kebarangkaliannya untuk gelincir itu kuat. Lebih tinggi berbanding kalau kita melangkah kaki kiri yang sifat kaki kiri hentakan dia tak kuat, lemah dan kelajuannya agak perlahan sikit. Jadi kalau kita melangkah kaki kiri, licin pun kita takkan tergelincir. Contohnya untuk siap kita atau kita bersihkan basuh lantai ni dengan sabun. Kalau dia dah letak signboard dah, maksudnya licin. Kita berjalan dengan perlahan yang jatuh ke berjalan dengan laju yang jatuh? Berjalan dengan laju yang jatuh, perlahan tak jatuh, selangkah-selangkah, setapak-setapak tak jatuh kita. Rupanya sains tu aja. Jadi sama juga dengan binatang korban, sunnah diberikan mentah dan akikah sunnah diberikan dalam keadaan masak. Apa rasional dia? Rasionalnya sebenarnya nak ajak orang datang rumah sebagai tetamu. Bila datang rumah sebagai tetamu, idza dakhala ad-dhaifu fi baiti mu'min dakhala ma'ahu alfu rahmah wa barakah. Bila masuknya seorang tetamu ke dalam rumah orang beriman, masuk bersamanya 1000 rahmat dan 1000 barakah. Barakah maksudnya bertambah rezekinya, bertambah anaknya, bertambah kebahagiaannya. Kan? Sebab itu kita ni digalakkan untuk menerima tetamu. Okey. Kemudian satu lagi yang kita nak adalah doa yang ikhlas daripada tetamu bila melihat bayi yang baru kita lahirkan.
Dia akan, walaupun gelap tuan-tuan, dia tak cakap ish macam bapak dia gelap, tak. Itu pun paling-paling cakap dalam hati je. Apa yang keluar daripada mulut dia, ya Allah comelnya anak ni, ya Allah comelnya anak ni. Comel tu adalah doa. Jadi kenapa dijemput datang rumah bila ada bayi? Kita nak doa yang ikhlas daripada orang yang datang tu mendoakan anak kita, berbanding itu rasional dia. Kan? Seronok kita bincang tentang rasional sebenarnya. Tuan-tuan kalau nak ikut lagi insya-Allah, boleh ikut di Radio Akim setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Saya dah 2 tahun dah bersiaran di Radio Akim dan bicara tentang rasional sunnah. Seronok bila kita kaji, jumpa lagi seronok, sangat seronok kan. Rupanya banyak rahsia. Sebab itu sunnah ini bukan sekadar makan korma. Sebab itu korma ni, kenapa kalau kita rujuk, dia tak lebih pada 3 biji. Rupanya korma ni kalau kita makan banyak mudarat tuan-tuan, sebab dia sifat dia panas. Dia tu kalau rujuk dalam bab buah-buahan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, disebut bahawa akalan Nabi SAW ar-rutab bil kitha, ar-rutab bil bitih, ar-rutab bil hirzbis. Nabi makan korma diselangi dengan timun ataupun tembikai ataupun honeydew, tembikai susu. Kenapa? Rupanya nak menyeimbangkan sifat korma yang panas tu dengan sejuk. Sebab kalau makan korma banyak pun mudarat. Tapi hadis Nabi tentang ajwa pula, sunnah makan 7 biji pagi, kan? Kita takkan termudarat dengan racun dan sihir kalau kita makan 7 biji korma ajwa. Dan ajwa kita tahu sifatnya kecil kan, berbanding korma yang lain sifatnya besar. Rupanya 7 biji sama dengan 3 biji yang besar. 7 biji sama 3 biji yang besar. Jadi kita ni nak makan korma tak boleh lebih daripada 3 biji setiap sajian. Sebab sifat dia panas. Sebab sifat korma ni panas. Oh, macam tu sekali, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu, sekadar pengenalan insya-Allah pada malam ni, pada pagi ni. Mudah-mudahan kita ada rezeki berjumpa lagi.